Saya ini original Sabahan, mantat kampung nuntunan api-napin. Hai, hari ini saya nak cakap pasal etnik Kadazan Dusun di Sabah. Kadazan Dusun adalah gabungan nama daripada etnik Kadazan dan etnik Dusun. Ada yang cakap Sabah ni bukan berasal daripada Malaysia, tapi sebenarnya sejak tahun 1963, iaitu pada 16 September, Sabah adalah telah menjadi sebahagian daripada Malaysia. Tapi kita nak bincangkan macam-macam lagi aspek yang lagi penting yang menggambarkan secara jelas dan terperinci tentang Sabah, iaitu dari segi aspek makanan, daripada aspek kepercayaan, aspek pakaian, sebab mereka ni ada macam-macam lah jenis pakaian yang kita pun tak tahu. Okay, so daripada aktiviti pertanian mereka, apa yang mereka buat, daripada bahasa yang sama kita dengar macam sama je, tapi sebenarnya ada beza dia. So dari segi demografi, anak-anak daripada etnik ni yang kita tahu yang dipanggil sebagai sub-etnik, yang korang pun mungkin macam tak percayalah, rupanya banyak. Okey, selain tu kita nak cakap juga pasal tarian yang selain yang kita tahu sebagai tarian Sumazau, sebenarnya ada lagi tarian-tarian lain dalam etnik Kadazan Dusun ini. Makanan tradisional Kadazan Dusun pada zaman dahulu dimakan ketika upacara seperti perayaan, perkahwinan dan upacara kepercayaan. Antara makanan tradisional yang biasa kita dengar adalah linut. Linut diperbuat daripada tepung sagu dan dicampur dengan air panas. Lepas tu dimakan dengan chopstick ataupun dipanggil sebagai candas. Lepas tu kita cicahkan dia dengan kuah dia yang dipanggil sebagai pinasakan. Kadazan Dusun kaya dengan hasil beras. Jadi produk yang dihasilkan daripada beras itu sendiri adalah tapai, di mana berasnya diperam dan terhasillah tapai nasi. Antara makanan Kadazan Dusun lain yang boleh kita cuba adalah nasi linopot, hinava, posol dan tuhau. Demografi merupakan satu perkataan Greek yang membawa maksud daripada pecahan dua perkataan, iaitu demos dan grafi. Demos merupakan masyarakat dan grafi ialah sains. Terdapat banyak sub-etnik tempat mereka dan bahasa yang lingua yang mereka menggunakan oleh etnik Kadazan Dusun. Geografi merupakan perkataan yang berasal dari Yunani, G atau Geo yang bermaksud bumi, grafin bermaksud penerangan. Kalau kita mengambil demografi, kita boleh nampak geografi etnik Kadazan Dusun yang menetap di Sabah. So kebanyakan mereka berada di tanah tinggi, tanah rata dan sungai. So boleh dikatakan mereka tersebar ke seluruh Sabah. Kepercayaan etnik Kadazan Dusun dibahagikan kepada beberapa kategori. Pada zaman dahulu, iaitu sebelum kedatangan Islam ke Sabah pada abad ke-15 Masehi, etnik ini mengamalkan kepercayaan animisme. Kepercayaan animisme merupakan kepercayaan bahawa setiap objek yang berada di bumi mempunyai roh yang perlu disembah. Kepercayaan ini mula wujud dalam kalangan manusia purba yang diterima secara tegas sebagai asas sesuatu agama. Kedua adalah fahaman adat pagan. Istilah pagan diketahui sebagai kepercayaan terhadap banyak Tuhan oleh sesebuah masyarakat. Masyarakat Sabah yang mengamalkan pagan hanya bergantung kepada ajaran melalui pendengaran dan penglihatan apabila melakukan upacara-upacara pagan. Tuhan merupakan tempat mereka berkomunikasi terutamanya semasa meminta sesuatu bantuan dari segi kesihatan dan keselamatan. Menurut data yang terkini menunjukkan pembelajaran bahasa Kadazan Dusun ini telah dijalankan di 410 buah sekolah rendah serta 44 buah sekolah menengah. Sub bahasa
bermaksud dialek yang digunakan oleh sesebuah etnik di sesuatu tempat. Setiap tempat atau daerah terdapat dialek yang berbeza. Setiap bahasa atau dialek dusun ni, mereka mempunyai 31 dialek. Selain itu, bagi subkeluarga Moroni, subkeluarga ini mempunyai 15 dialek. Di samping itu, bagi subkeluarga Patani, mereka juga mempunyai 15 dialek. Perbezaan di antara 3 subkeluarga bahasa ini dari segi pertuturan dan makna perkataan. Pakaian tradisional etnik Kadazan Dusun terdapat beberapa contoh pakaian tradisional. Sebagai contoh, blouse yang perlu dipakai pada pakaian tradisional etnik suku kaum Penampang terdapat 3 jenis, iaitu untuk wanita muda yang dipanggil sinuangga, blouse berlengan pendek 3/4 untuk wanita pertengahan yang dipanggil sinom pukung, dan juga blouse berlengan panjang untuk wanita berumur seperti Bobo Hizan dipanggil sebagai kihongan. Terdapat beberapa perhiasan yang perlu dipakai, sebagai contoh 5 pogot iaitu shilling perak, dan juga paun iaitu kolongsang shilling emas sebagai perhiasan pada baju pakaian tradisional tersebut. Menurut Cik Etnik Kadazan Dusun, mereka mempunyai bahawa tarian dapat mengharmonikan dunia nyata dan alam gaib. Hal ini dapat dilihat dari ritual yang dipersembahkan dan dijalankan oleh kaum mereka. Tarian ini dipersembahkan secara berpasangan. Kedua-dua penari lelaki dan perempuan mula menari dengan irama yang lembut dan perlahan mengikut paluan gong. Penari lelaki biasanya akan melakukan pakis yang menandakan pertukaran corak tarian yang dilakukan. Penari perempuan akan memakai pakaian tradisi kaum Kadazan Dusun dari daerah Papar dengan seraung yang diletakkan di atas kepala dan bulu berwarna-warni. Penari lelaki pula memakai sigar pada kepala mereka dan juga skarf atau selendang yang dikenali sebagai sandai yang dipersembahkan semasa upacara kesyukuran terhadap semangat padi. Pada kebiasaannya, persembahan ini dilakukan oleh sekumpulan lelaki dan perempuan. Pakaian yang dipakai oleh penari perempuan adalah sabah hitam dan dihiasi butang yang terang dan menyerlap, manakala penari lelaki pula akan memakai sigar di kepala dan sandai yang tergantung di leher. Pertanian merupakan perusahaan bercocok tanam. Dalam masyarakat Kadazan Dusun, aktiviti pertanian diklasifikasikan sebagai pengetahuan lokal. Mereka menganggap pengetahuan lokal ini merupakan salah satu kepercayaan dan juga amalan kehidupan mereka sejak turun-temurun lagi. Terdapat 2 fasa aktiviti pertanian dalam pengetahuan lokal ini, iaitu fasa Moi Kaoi yang bermaksud menjauh kawasan dan juga fasa Nipi atau menggedepi yang bermaksud menunggu mimpi. Tanaman utama masyarakat Kadazan Dusun ialah tanaman padi. Selain itu, terdapat juga tanaman lain seperti sayur-sayuran, buah-buahan, getah dan juga kelapa sawit. Masyarakat Kadazan Dusun mengamalkan cara pembakaran secara tradisional melalui 3 peringkat, iaitu menggulat bermaksud proses pembersihan, manutut bermaksud proses permulaan dan juga tamangan proses penjagaan. Kesimpulannya, daripada etnik Kadazan Dusun ini, kami mendapati terdapat banyak manfaat sekiranya pengetahuan etnik Kadazan Dusun ini dipertengahkan. Kami juga mendapati bahawa etnik Kadazan Dusun ini dipandang remeh kerana tidak banyak kajian-kajian terdahulu yang dipertengahkan berbanding dengan etnik-etnik lain. Dengan hikmah kita meneroka